Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kita di sini dan ini first time lah saya berkuliah melalui Yayasan Ta'lim. Dan pada hari ini kita akan berbicara lebih kurang sejam setengah berkaitan perkara-perkara yang mana yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita di dalam solat. Jadi hari ini kita akan berbicara berkaitan beberapa perkara lah yang mana mungkin benda ini kita lihat terjadi dalam masyarakat kita dan juga mungkin diri kita sendiri melakukannya. Dan mungkin kita lihat family kita ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita juga melakukan perkara yang sama. Kerana apa? Kerana solat ada kalanya perkara yang mana kita lakukan ini kita hanya dapat ilmu daripada zaman kecil-kecil dulu sahaja. Iaitu apa yang diajar di sekolah itu kita pegang sampailah kita besar. Patutnya kita kena refresh lagi, kita kena tambah lagi ilmu berkaitan perkara tersebut. Sebab itulah kenapa kita membahaskan perihal berkaitan solat. Ada kalanya mungkin seseorang itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan solat yang mana bertepatan dengan Nabi SAW. Tetapi ada kalanya juga seseorang itu mungkin jiwanya ketika solat gagal untuk menghayati kekhusyukan dan kenikmatan dalam solat. Ada kalanya juga manusia ataupun insan ini ketika mana nak masuk waktu azan, ketika nak masuk waktu solat, dia rasa gelisah nak masuk lagi dah solat ni kerana dia diuji dengan perasaan-perasaan tertentu, di antaranya seperti perasaan malas dan juga perasaan was-was yang mengganggu seseorang dalam beribadah. Antara gangguan yang besar buat seseorang itu daripada melakukan solat, dia dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama disebabkan kemalasan, yang kedua adalah disebabkan kerana ia menghadapi was-was sehingga dia rasa malas lagi untuk solat. Seolah-olah solat ni merupakan satu bebanan, bukanlah solat ni merupakan satu kenikmatan bagi dia. Sebab itu Rasulullah pernah bersabda, ju'ilat li qurratu 'ain fi shalah atau kama qala, iaitu dijadikan pada aku ini penyejuk mata. Benda yang mana mententeramkan jiwa Rasulullah adalah fi shalah, di dalam solat ataupun pada solat. Dalam riwayat ini disebutkan fi, iaitu pada dalam solat. Sebab itu juga ada ulama yang mana menulis kitab berkaitan khusyuk solat ini, beliau mengatakan hadis menunjukkan fi, iaitu di dalam atau pada solat Rasulullah mendapat qurratu ain, itu mendapat satu ketenangan jiwa. Hal ini kerana ketika solat Rasulullah menghayati solat baginda. Rasulullah menghayati dan berasa gembira dengan solat yang dilakukan. Sebab itulah ketika fi solah, di dalam solat, baru Rasulullah ataupun ketika itu baru Rasulullah mendapat ketenangan. Bukanlah bermaksud pada waktu-waktu yang lain Rasulullah tidak mendapat ketenangan, tidak. Tetapi nak menunjukkan waktu solat, itulah waktu yang mana Rasulullah menghadapi ataupun mendapat ketenangan kerana bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mungkin akan bahaskan dari segi dua sudut. Yang pertama dari sudut amal jawarih, iaitu perbuatan tentang pergerakan dalam solat. Yang kedua berkaitan jiwa. Bila kita sebut khusyuk ataupun amalan dalam solat khusyuk terbahagi kepada dua, iaitu seperti disebutkan oleh Syekh Al-Arifi atau At-Tarifi di dalam kitab Sifatus Salatin Nabi. Beliau mengatakan khusyuk terbahagi kepada dua. Yang pertama khusyuk dari sudut perbuatan, yang kedua khusyuk dari sudut batin. Iaitu yang pertama dari sudut luaran. Luaran itu adalah cara pertama untuk khusyuk dengan perbuatan kita ketika solat bertepatan dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Khusyuk yang kedua dari sudut batin adalah kita menghayati apa yang kita buat. Bila kita sebut khusyuk dari sudut batin, kita jangan terpengaruh pula dengan fahaman-fahaman batiniah dan lain-lain yang mengatakan ada solat batin, solat sekadar niat. Itu bukan maksud solat. Khusyuk dari sudut batin yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah kita menunjukkan penghayatan di dalam solat. Sebab itu kita jangan salah faham berkaitan hal ini. Sebelum kita masuk ke dalam okey, clear tak suara? Ataupun kena kuat lagi. Kalau ada apa-apa boleh komen tepi ni. Sebab saya tak dengar. Okey. Sebelum kita masuk berkaitan akhta, iaitu kesalahan yang mana dilakukan oleh musallin, orang-orang yang mana melakukan solat, termasuk mungkin dari kita.
kita akan berbicara terlebih dahulu berkaitan kelebihan solat. Kita akan berbicara dulu tentang kefarduan solat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan, Allah telah wajibkan kepada kita. Kerana apa? Oh, suara tak cukup kuat. Tak apa, saya try untuk cakap kuat sikit. Kalau ada apa-apa yang mana mungkin tak clear lah, tak apa, boleh komen sini. Sebab ni first time guna Zoom ni pun. Okey. Hal ini kerana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ni sanadnya hasan menurut Imam Tirmizi, dan kita ketahui bila sesuatu hadis itu dia hasan menurut Imam Tirmizi, kalau dalam ilmu hadis ada perbahasan lah apa maksud hasan di sisi Imam Tirmizi, itu perbahasan yang panjang dalam bidang hadis. Dalam riwayat ini disebutkan bahawasanya antara amalan, iaitu amalan yang awal yang akan dihisap pada hari akhirat adalah nanti ada berkaitan solat. Disebutkan bahawasanya fa'in saluhat faqad aflaha, iaitu kalaulah sekiranya solat ini dia solat yang saluhat, yang baik amalan kita berkaitan solat, maka kita akan berjaya nanti di akhirat kelak. Sebab itu kenapa tajuk berkaitan solat ini perkara yang penting untuk dibahaskan, kerana ia antara perkara yang awal-awal yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan hisap dan akan menanya bertanggungjawabkan kepada kita pada hari kiamat nanti di akhirat kelak. Dia seterusnya kelebihan solat, ataupun yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul yang memerintahkan kita, alaika bikasratis sujud, iaitu Rasulullah menyuruhkan kepada kita, alaika bikasratis sujud, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Apa maksud memperbanyakkan sujud? Bila kita tengok maksud memperbanyakkan sujud di sini bukanlah sekadar sujud semata-mata, tapi alaika bikasratis solah, hendaklah kamu memperbanyakkan solat. Itu bikasratis sujud maksudnya solat. Rasulullah memerintahkan atau menyuruh kita memperbanyakkan solat-solat yang mana kita lakukan. Bukan sekadar memperbanyakkan solat sahaja, tetapi hendaklah solat kita juga bertepatan dengan apa yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana jika kita melakukan solat itu dengan cara yang kita lakukan tidak mengikut panduan wahyu, itu merupakan satu kecacatan dalam solat. Sebab lagi kita akan baca hadis berkenaan musi'us solah. Musi'us solah seorang sahabat yang mana dia solat dalam keadaan tidak tepat, dan Rasulullah tegur dia. Kita akan baca lagi. Sebab itu walaupun Rasulullah memerintahkan, menyuruh kita alaika bikasrati sujud, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud, iaitu memperbanyakkan solat. Dalam waktu yang sama, hendaklah solat yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, antara perkataan yang disebutkan oleh Rasulullah ketika akhir-akhir kewafatan Rasulullah, iaitu Rasulullah menyebutkan as-salah, as-salah. Rasulullah menyebutkan solat, solat. Itu Rasulullah memperingatkan manusia berkaitan solat, iaitu itu di waktu Rasulullah tengah sakit. Dan juga pada perbahasan bulan lepas, saya ada kuliah di tempat-tempat lain, kita ada berbicara berkaitan kisah hadis-hadis berkaitan kewafatan Rasulullah. Dan ketika Rasulullah wafat pun, Rasulullah tanya lagi sahabat solat dah belum? Tentang solat Isyak. Sahabat dah solat belum? Dan juga Rasulullah pengsan 2 hingga 3 kali untuk pergi solat. Rasulullah bangun, mandi, kemudian jatuh pengsan. Bangun lagi nak pergi solat, tak jadi lagi, jatuh pengsan. Kemudian last kali baru Rasulullah mengatakan muru Abu Bakar. Muru, iaitu perintahkan Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Sebab Rasulullah dah tak mampu dah nak bangun lagi, sampai pengsan 2-3 kali untuk pergi ke mengimami solat para sahabat. Ini nak menunjukkan walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah tetap menunaikan solat. Dan juga ketika solat, kita jangan jadi seperti orang-orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana memerintahkan atau menceritakan sifat-sifat orang munafik dalam Quran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik bila mana mereka berdiri untuk menunaikan solat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas, bermalas-malasan. Cuba kita tengok diri kita ketika mana kita untuk mendirikan solat. Adakah kita mendirikan solat dalam keadaan gembira untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita berdiri dengan penuh rasa keluh kesah dan berdiri dalam keadaan bermalas-malasan? Kerana Allah menyebutkan dalam Quran sifat tadi, kita tengok orang munafik ketika mereka berdiri untuk solat, untuk menunaikan solat, qamu kusala,
Mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Itu sifat orang munafik ketika untuk mendirikan solat dan mereka solat dalam keadaan riak. Sebab itu kita katakan kita cuba betulkan hati kita. Ketika mana ataupun kalbu kita, jiwa kita ketika kita untuk menunaikan solat. Jika kita ada rasa malas, kita cuba ingat dalam solat itu qurratu ain. Rasulullah dijadikan penyejuk mata fi solah, dalam solat. Kita pun perlu cari benda itu. Solat janganlah kita buat sebagai satu bebanan yang kita rasa seolah-olah kita benci untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, iaitu jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong. Allah suruh kita apabila kita ada masalah, jadikan dua benda ni, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan solat. Kenapa Allah sebut bis-sabri dulu? Tengok ayat ni, bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sabar dulu baru solat. Ada benda ni kita pun di tempat paling kita ada berbahaskan benda ni tentang khusyuk solat. Kerana sabar dan solat, jika tidak ada sabar, maka kita tak dapat untuk mendirikan solat. Ya, jika manusia tidak ada sabar, kita tak akan mendirikan solat. Sebab apa? Sebab kita akan buat benda-benda lain. Sebab itu jika kita dalam perbahasan berkaitan bab sabar, selalu kita bila sebut sabar, apa kita faham dalam pemikiran kita? Kita hanya memahami bila sebut sabar, kita akan faham sabar itu sekadar sabar daripada musibah. Itu yang mana kita fikirkan. Tetapi jika kita tengok perbahasan yang panjang, sabar dapat dibahagikan kepada 3 level. Sabar terhadap musibah adalah yang paling last. Level paling last sabar dalam musibah. Tetapi sabar yang peringkat yang tertinggi adalah sabar dalam beribadat kepada Allah. Itu sabar di peringkat yang tinggi. Apa maksudnya? Contohnya, ketika solat, mungkin seseorang itu dia boleh buat benda-benda lain. Dia boleh buat apa-apa saja. Dia boleh main game, dia boleh buat itu, dia boleh buat ni, tapi dia tinggalkan benda itu, dia tetap solat. Itu berbeza dengan orang yang telah ditimpa musibah. Bila orang telah ditimpa musibah, contoh seseorang yang mana kehilangan orang yang dia sayang meninggal dunia, mungkin kali pertama itu dia akan rasa sedih, tapi seminggu 2 minggu akhirnya dia akan rasa juga, barulah akhirnya dia akan terima juga takdir dia. Sebab kalau dia menangis pun, dia meraung pun, tetap tak akan kembali balik orang yang dia sayang tersebut telah meninggal dunia. Jadi sebab itulah kenapa kita katakan sabar ketika beribadah, untuk beribadah itu di peringkat yang tinggi. Sebab dia banyak dugaan. Dia boleh banyak option untuk pilihan untuk buat. Dia boleh buat benda tu, dia boleh buat benda ni, tapi dia tak buat benda tu, dia beribadah dulu. Dia solat dulu. Sebab itu kenapa sabar ketika beribadah di tempat yang tinggi. Sabar ketika musibah berada di level yang rendah. Maksudnya walaupun di level yang bawah, bukanlah maksud tak ada nilai, tak, tinggi juga sabar dia. Sebab as-sabru, kesabaran itu adalah fi sadmatil ula atau kama qala, itu pada pukulan hentakan yang pertama, itu tinggi juga. Tetapi dalam 3 step ni, jika sabar ketika kehilangan orang yang dicintai, last kali kita tak ada option, kita tetap kena terima juga orang tu dah tak ada. Walaupun kita sabar ataupun tak sabar, akhirnya kita kena terima kat dia memang dah tak ada. Tapi kalau sabar dan beribadah, kita banyak option boleh buat pilihan. Contoh puasa, kita boleh sahaja ketika puasa kita duduk dalam bilik, kita minum air, tapi kita tak buat macam tu. Sebab itulah kenapa sabar diletakkan ketika beribadah di tempat tinggi. Sebab tu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sebut sabar di depan, kemudian lepas tu baru solat. Kerana sabar, jika tidak ada sabar, tak boleh kita nak solat. Kita akan buat benda lain dan melencong. Sebab itulah kenapa solat itu kita kena lakukan dengan betul-betul penghayatan. Sekarang kita pergi pula bahawasanya sahabat bertanya, ayu amal afdal? Amalan apa yang paling afdal? Sahabat tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, as-salah li waqtiha, iaitu solat pada waktunya. Kalau hadis yang menyebut fi awali, pada awal waktu, itu ada perbahasan sanad. Tapi yang riwayat yang sahih, as-salah li waqtiha, solat pada waktunya. Iaitu solat pada waktunya kita katakan maksudnya masih dalam waktu yang dibenarkan. Tidak boleh ataupun kita jangan solat di luar waktu. Itu solat di luar waktu itu bukanlah ciri-ciri orang yang beriman. Okey, sekarang kita masuk kepada topik yang kita nak bahaskan pada hari ini, iaitu berkaitan akhta, iaitu kesalahan-kesalahan dalam solat. Sebenarnya ada satu buku, ada kitab yang tulis berkaitan hal ini, tentang perbuatan-perbuatan yang mana yang salah dilakukan oleh musallin, oleh orang-orang yang solat. Dalam tu disenaraikan
ada 200 lebih kesalahan yang mana dilakukan di dalam solat. Itu saya pernah daurah tahun lepas. Ada kalau di KL banyaklah buku-buku tu. Sekarang kita pergi yang pertama, hadis musi'us solah. Dia sebut di hadis berkaitan musi'us solah. Musi'us solah adalah hadis yang mana menceritakan seseorang itu, ada seorang sahabat yang mana dia solat dalam keadaan yang buruk. Dia solat dalam keadaan tidak tepat dan tidak benar, dan Rasulullah ada tengok dia. Kemudian Rasulullah nampak dia solat dalam keadaan tak betul, Rasulullah tidak diam. Rasulullah suruh irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah nampak dia solat dalam keadaan tidak betul, dia solat dalam keadaan tidak tepat. Rasulullah pun kata kat dia bila dia habis solat, irji', kembali balik. Maksudnya irji' tu solat balik. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, sebab engkau tak solat lagi sebenarnya. Walaupun hakikatnya dari segi zahirnya dia dah solat. Dia dah solat dah dari segi zahir, tapi Rasulullah telah kata irji' fasalli, ulang balik solat, fa innaka lam tusalli, tapi engkau tak solat lagi. Kemudian bila Rasulullah kata macam tu, dia pun solat lagi. Kemudian Rasulullah kata lagi irji' fasalli fa innaka lam tusalli, salasan, lebih tiga kali. Dia solat, Rasulullah kata pergi solat lagi. Tak betul loh. Maksudnya fa innaka lam tusalli, engkau tak solat lagi. Dia solat habis, dia buat lagi. Rasulullah kata lagi dia tak sempurna solat dia. Kerana apa solat dia tidak sempurna? Solat dia tidak sempurna di sini kerana dia tidak menjaga tamakninah. Iaitu tidak ada tamakninah, ketenangan di dalam solat dia. Dia solat mungkin dalam keadaan cepat. Sebab itu, walaupun seseorang itu dia telah mendirikan solat, dia telah menunaikan solat sampailah dia taslim, dia telah memberi salam, tetapi ada kalanya solat itu tidak ada nilai. Sebab apa? Sebab tidak menjaga perkara-perkara yang mana yang perlu ada di dalamnya. Sebab itu Rasulullah mengatakan fa innaka lam tusalli. Lam maksudnya menunjukkan tadi tu engkau tak solat lagi. Maksudnya walaupun dia solat, tapi dia dianggap seolah-olah tak solat, sebab solat dia tidak ada kecacatan di situ. Ada problem pada solat dia. Sebab itu kenapa kita kena perhatikan benar-benar dan betul-betul berkaitan hal ini. Apa kesalahan dia? Kerana tidak menjaga tamakninah. Sebab itu tamakninah merupakan ruknun min arkani solah. Dia salah satu rukun di dalam solat menurut jamaahir fuqaha. Menurut jumhur fuqaha, tamakninah merupakan rukun yang wajib kita lakukan. Dan ini juga yang mana solat yang Rasulullah lakukan, Rasulullah akan menjaga tamakninah. Cuma terdapat perbahasan dalam ulama Ahnaf, ulama Hanafiyah berkaitan adakah tamakninah rukun atau sebaliknya. Tapi kita nak katakan bahawasanya Rasulullah, beliau baginda ke solat dalam keadaan tamakninah, penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa. Sebab tu ada riwayat juga yang larang daripada solat seperti zik, seperti mana ayam yang patuk makanan. Ayam yang patuk makanan, kita tengok macam mana ayam yang patuk makanan, dia patuk cepat. Jadi Rasulullah larang kita daripada solat menyerupai haiwan. Kalau kita dengar dalam banyak-banyak riwayat dan banyak hadis juga, Rasulullah mencegah ataupun melarang kita daripada menyerupai haiwan kita solat. Seperti larangan dalam haiwan-haiwan tertentu seperti anjing, kemudian disebutkan juga ayam dan banyak lagi. Kerana hakikatnya kita manusia, kita bukan haiwan. Sebab tu kita adalah mukallaf yang mana Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada kita. Sebab itu kita tidak menyerupai haiwan dalam beribadah. Antaranya seperti seolah-olah kita menyerupai ayam, solat dalam keadaan cepat dan patuk-patuk itu. Itu tentang hadis musti'us salah. Sebab itu juga ada riwayat menyebutkan bahawasanya aswa'un nasi sariqatan allazi yasriqu min salati. Iaitu sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mana mencuri di dalam solat. Apa maksud mencuri di dalam solat? Di sini disebutkan sejahat-jahat orang, seburuk-buruk orang adalah yang mana yang dia melakukan perbuatan mencuri dalam solat. Maksudnya adalah dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dia. Warka'u ma'ar raki'in. Tentang rukuk Allah sebutkan dalam Quran, tentang sujud juga disebut dalam Quran. Nak menyebutkan rukuk dan sujud merupakan dua rukun yang penting. Kalau berkaitan tamakninah, berkaitan Fatihah, itu ada ikhtilaf dalam kalangan fuqaha. Tapi kalau berkaitan rukuk dan sujud, boleh kita katakan bahawasanya ia merupakan kesepakatan para ulama merupakan rukun solat. Nak menyebutkan rukuk dan sujud perkara yang penting. Kalau bab macam baca Fatihah, tamakninah itu ada khilaf yang kecil lah dalam mazhab-mazhab yang lain. Tapi jumhur mazhab kita juga
mengatakan itu adalah satu kewajipan dalam rukun, fardu. Tapi dalam bab rukuk dan sujud ni tidak ada perbezaan, kerana ia merupakan perkara yang penting. Ia merupakan tunjang dalam solat. Sebab itu rukuk dan sujud kita dengan buat dengan sempurna, kita jangan mencuri ketika mana melakukan perbuatan tersebut. Mencuri maksudnya kita buat dalam perbuatan yang mana tidak sempurna. Seperti mana kita tengok dalam kalangan masyarakat, setengah masyarakat kita, dia bila mana ketika rokok, di mana tangan dipegang. Sebab itu guru saya berada di Ethiopia pernah tegur dia tengok di Perak, dia solat di Perak. Dia kata kenapa ramai dia tengok di masjid di Malaysia ni, bila datang Malaysia, orang ketika mana rokok mereka pegang di betis. Dia tengok, dia hairan. Kenapa setengah orang Malaysia di masjid-masjid dia kata pegang di betis ketika rokok. Walhal dalam hadis menyebutkan bahawasanya ala rukbatai, iaitu pada lutut, tangan kita pegang pada lutut. Itu yang mana kita dengar adalah riwayat-riwayat yang banyak. Bahkan ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mana sahabat menceritakan cara solat, itu ala rukbatai, diletakkan pada lutut. Bila sebut atas lutut, kalau sebutnya ala tu atas, tapi nanti bila sebut atas lutut orang tanya paha kan? Tak, maksudnya pada lutut. Itu dalam riwayat-riwayat yang hadis-hadis yang kita tengok. Tetapi kita tengok sesetengah dalam masyarakat kita ada yang mana dia letak di betis. Itu tak tepat. Kena ubah benda tu. Dan mungkin kita ada nampak juga orang-orang terdekat, mungkin jiran-jiran kita juga ada melakukan ataupun kita solat dalam keluarga. Jadi kita cuba tegur kalau tengok kesalahan macam tu. Sebab ada kalanya benda ini dia jadi daripada kecil kita buat, maka dia sukar untuk diubati ataupun susah untuk ubah. Dan juga bila mana kita tegur, mungkin ada akan kata bukan batal solat pun, dia memang tak batal pun solat kalau pegang di betis, tapi tidak mengikut sunnah. Kita solat ni bukan sekadar untuk cukup makan, tidak, tapi kita untuk mengikut sunnah Nabi SAW perbuatan. Sebab dalam riwayat kita kata ala rukbatain, letakkan di atas lutut. Jadi sebab itu kita ketika rukuk letakkan di atas lutut di situ. Itu cara yang benar ketika benar untuk kita melakukan rukuk. Dan benda ni memang nampak simple. Ya, nampak simple, tetapi masih ada lagi mungkin dalam masyarakat kita yang tak tahu berkaitan hal ini. Kerana macam kita sebut pada awal tadi, kita mungkin belajar tentang solat, kena buat macam tu, kena buat macam ni, kena buat macam tu. Cuma kita praktikalnya mungkin kurang sikit. Sebab itulah kita tengok banyak gaya solat yang mana yang berlainan, yang pelik-pelik, yang mana sehingga akan bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Yang seterusnya ketika sujud. Jadi kita sebut tentang rokok, pencurian rokok. Yang seterusnya adalah dalam sujud. Sujud antara waktu yang detik yang mana manusia dekat dengan Allah. Aqrab. Manusia dekat dengan Allah adalah ketika mana sujud ini. Sebab itu di waktu sujud ni kita kena banyakkan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sinilah waktu kita dekat dengan Allah. Dan antara kesalahan dan kesilapan sewaktu sujud, seperti mana kita selalu tengok, adalah waktu sujud rapat. Tangan seorang tu dia rapat sampai ke lantai ketika sujud. Itu merupakan satu kesalahan. Bila mana tangan ni dia rapat sampai ke bawah, itu merupakan satu kesalahan juga, kerana ada hadis yang mencegah melarang sujud seperti itu. Itu juga satu benda yang mana satu kesalahan yang berlaku. Dan benda ni mungkin jarang kita nampak, jarang ditegur. Tapi ini merupakan satu kesalahan yang mana itu juga seperti sifat haiwan. Kenapa dilarang untuk kita letakkan siku kita terus ke bawah ketika solat lantai? Hal ini kerana nampak seolah bermalas-malasan ketika solat. Dan juga itu bercanggah dengan perbuatan Rasulullah. Kerana Rasulullah ketika solat mengangkat tangan, maksudnya tidak diletakkan di sini sejajar ataupun tidak letakkan tangan pada lantai. Itu juga salah satu kesalahan di dalam sujud. Sebab itu kita kena betulkan antara beberapa perbuatan ketika mana sedang sujud dan ketika mana sedang rukuk. Bahkan ketika sujud inilah kita kena sujud dalam keadaan yang mana yang sempurna. Umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Ini Rasulullah menyebutkan umirtu, aku diperintahkan untuk solat ala sab'ati azum, di atas ataupun diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang belulang, 7 anggota. Okey, di sini ada soalan, saya baca soalan dah nampak. Letak tangan atas lutut ketika rukuk itu wajib ke? Jawapannya, kalau kita kata wajib ataupun rukun, kalau tak letak batal, kita katakan kalau letak kat tempat lain solat tetap sah, tetapi ia bercanggah dengan sunnah. Contoh kalau letak kat paha, solat sah tak? Sah, tapi dia bercanggah dengan sunnah, kerana Rasulullah
dan para sahabat menyebutkan dalam hadis yang kita baca ni ala rukbatain. Letak pada lutut. Kalau pegang kat betis sah tak? Sah, tak ada masalah. Tapi bercanggah dengan sunnah. Sebab itu tajuk hari ni tentang akhta', kesalahan. Jadi sebab tu kita nak betulkan kesalahan-kesalahan kita lakukan. Mungkin kesalahan yang kita lakukan tu solat tak batal, solat tetap sah, cuma tak sempurna. Macam soalan tadi ni wajib kalau letak atas lutut. Jawapannya kalau letak tempat lain pun sah. Cuma itu kita tidak dapat pahala sunnah. Sebab Rasulullah letak di mana? Letak di pada lutut. Dan juga Rasulullah mengisyaratkan, disebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana tengok kamu lihat aku solat. Jadi kita tak dapat tengok Rasulullah. Kita hanya dapat tahu berkaitan benda-benda ini daripada hadis-hadis yang mana para sahabat meriwayatkan dan dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Sebab itu kita tengok berdasarkan syarahan para ulama dalam memahami satu hadis tu, kita mengatakan lutut, tangan di atas pada lutut, ala rukbatain. Sebab itu kita letak di situ. Kalau letak tempat lain pun sah, tak ada masalah. Tapi dia bercanggah dengan sunnah. Kita kena betulkan. Yang kedua, soalan kedua, ada perbezaan tak solat wanita dan lelaki? Solat wanita dan lelaki, saya rasa saya jawab waktu last kali kot soalan tu. Hakikatnya solat wanita dan lelaki ada perbahasan, kita akan cakap pada last kali. Kita nak habiskan topik kita dulu tentang hal ini. Okey. Yang seterusnya, sebab kalau buka soalan lagi banyak direct saya, kita tak masuk pada topik kan, tak apa lagi, insya-Allah saya akan jawab semua soalan tu pada penghujung. Okey. Yang seterusnya adalah kesilapan gangguan ketika membaca Fatihah. Gangguan ketika membaca Fatihah. Kita tengok setengah orang ketika baca Fatihah dan tasyahud ini dah banyak gangguan waswas. Saya banyak masuk ke kampung-kampung waktu kuliah, pada kampung-kampung kadang-kadang kita tengok pakcik-pakcik ketika solat, ketika baca Fatihah, ketika tasyahud akhir. Dua ini. Fatihah, tasyahud akhir, dua inilah bacaan yang menyeksakan bagi setengah orang. Iaitu dia akan ulang banyak-banyak kali. Maksudnya mungkin waswas. Mungkin rasa seolah-olah tak sempurna, dia ulang banyak kali bacaan tersebut. Ada kalanya sampai mengganggu orang sebelah. Itu. Jika waswas dalam membaca Fatihah dan bacaan dalam solat, kita ketahui itu adalah syaitan yang ganggu. Sebenarnya benda ini, iaitu rasa macam susah nak baca bacaan solat, bukan berlaku pada zaman kita sahaja, tetapi dia berlaku pada zaman Rasulullah pun berlaku. Kita rasa macam susah nak baca, tapi rasa nak ulang balik. Pada zaman Rasulullah juga berlaku. Kita dengar dalam riwayat ini, sahabat tanya Rasulullah, kerana Rasulullah kata zaka syaitan yuqalu lahu qinzib. Itu adalah syaitan yuqalu lahu qinzib. Itu dia nama dia qinzib. Maksudnya itu adalah gangguan syaitan ketika manusia membaca Fatihah, tasyahud ataupun perbuatan dalam solat. Dia ganggu supaya manusia rasa tak sempurna, tak aman rasa. Sebab itu bacaan Al-Fatihah, kalau tengok dalam riwayat Muslim, kita ketahui bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan reply Ar-Rahmanir Rahim. Bila kita puji Allah, Allah kata majjadani abdi, hamba-Ku memuji aku. Itu hadis yang kita selalu dengar riwayat Muslim. Bila kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai habis, Allah akan reply satu persatu apa yang kita baca. Satu persatu Allah reply. Bila kita puji Allah, Allah kata majjadani abdi, hamba-Ku memuji aku, hamba-Ku mengagungkan aku. Sebab itu ketika baca Fatihah, kita kalau boleh kita baca satu-satu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala membalas apa yang kita baca satu persatu. Tetapi bila mana seseorang itu diganggu waswas, dia akan rasa macam tergagap-gagap nak baca. Bila tergagap-gagap nak baca lagi, jadi pun dia pun berulang banyak kali. Dia ulang banyak kali sehingga tak hayati Fatihah yang dibaca. Sedangkan Fatihah itu kalau kita hayati, sangat baik. Saya yakin di Yayasan Taklim pun mungkin dah banyak dah buat kelas-kelas tafsir tadabbur surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita hayati dalam solat, maka kita akan mencapai kekhusyukan dalam solat. Kerana makna yang ada dalam Fatihah sangat banyak dan sangatlah besar. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim ada mengarang sebuah kitab untuk mensyarahkan satu ayat saja dalam surah Al-Fatihah. Dan menunjukkan surah Al-Fatihah ni merupakan, kalau kita hayati, ia sangat penting dalam kehidupan kita. Itu. Syaitan ganggu. Dan bila syaitan ganggu, apa petunjuk Rasulullah ketika kita nak menghadapi benda ni kalau syaitan ganggu? Iaitu yang mana Rasulullah ataupun memberikan panduan bagi kita supaya kita isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa kita lakukan? Watfil ala yasarika salasan. Iaitu ludahlah ala yasarika salasan, ke arah kiri yasar salasan, 3 kali.
Dan ludah tu macam mana? Adakah kita ludah ke belah kiri ni kita betul-betul kumpul banyak-banyak air liur dan ludah? Tak. Tetapi dia sekadar tiup tetapi keluar sikit-sikit dalam kuantiti yang minimum. Itu maksudnya keluar sikit saja. Jangan kita ludah secara kuat dan kita ludah pun pada tepi. So, di sini saja. Jangan kita ludah pada orang. Kalau solat jemaah 2 orang sebelah, jangan kita ludah kat muka dia. Tu tak boleh. Kita akan baca lagi, kalau kita ludah sampai kena muka orang ataupun ludah atas kapet, itu tak boleh. Tambahan pula pada zaman kita, seperti solat di surau yang ada kapet, yang ada sejadah, itu kalau ludah terus keluar air sampai kohak semua, itu benda ditegah. Kita akan baca lagi. Tapi yang mana ni, watfil ala yasarika salasan, maksudnya kita tiup ataupun ludah tapi sikit sangat. Itu. Jadi kalau kita mendapatkan gangguan solat, kita ta'awuz kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga selepas itu kata watfil ala yasarika salasan. Itu. Kita tiup juga keluar air sedikit pada arah kiri, salasan 3 kali. Itu kita buat macam tu untuk mengelakkan perasaan was-was dan gangguan syaitan yang mana yang mengganggu kita, yang mana menggoda kita ketika mana kita sedang menunaikan solat itu. Okey, yang seterusnya kita tengok. Ke mana pula nak ludah? Dan juga bab berkaitan ludah ini, kita ada tempat yang mana dilarang untuk kita ludah dalam solat. Iaitu ada 2 tempat yang mana ataupun ada tempat yang kita tidak boleh untuk ludah. Salah satunya adalah pada depan. Di depan kita tidak dibenarkan untuk ludah. Contoh kita solat, kita ludah di bahagian depan, tak boleh. Kita kalau nak ludah kat watfil ala yasarika, fi yasarika pada belah kiri. Jangan kita ludah di depan. Itu ada cegahan dalam hadis yang melarang kita daripada untuk kita ludah di bahagian depan. Jadi dalam riwayat ni diriwayatkan oleh Abu Daud, man tafala tujaha qiblata, man tafala tujaha qiblati jaa yaumal qiyamati tafluhu baina ainai. Iaitu maksudnya hadis menyebutkan bahawa siapa yang ludah ke arah kiblat, yang ludah ke arah kiblat, jaa yaumal qiyamati tafluhu baina ainai. Nanti dia akan datang pada hari kiamat nanti, ludah dia tu akan pada baina ainai, di antara kedua mata dia. Siapa yang mana ludah ke arah kiblat, kiblat depan kita, kita ludah, itu perbuatan yang biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita sedang solat, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita pun ludah ke arah depan, itu benda yang mana kesalahan. Bahkan dalam riwayat Abu Daud yang kita baca ini, nanti ludah itu pada hari kiamat nanti akan datang baina ainai, berada di antara kedua mata orang yang mana ludah di bahagian hadapan tersebut. Jadi kita kena cegahlah daripada untuk ludah di bahagian depan. Kalau kita nak ludah juga, kita buat macam tadi, watfil ala yasarika salasan, belah kiri. Okey, apa kafarah? Kalau kita telah ludah dalam masjid itu, apa pula? Sekarang ni kita berbicara tentang ludah dalam masjid. Ini Rasulullah cakap dalam konteks dahulu. Konteks dahulu yang mana bawah itu pun ke pasir, tanah, itu pun Rasulullah dah bagi dah cara macam mana nak berludah ataupun benda-benda tak boleh masjid. Apatah lagi zaman sekarang yang mana kita solat di mana? Kita solat di kapet, di atas sejadah. Lagilah kita tidak dibenarkan untuk ludah secara banyak di bawah itu. Kita tengok apa Rasulullah sebut. Al-buzaqu fil masjidi qati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Iaitu maksudnya adalah meludah dalam masjid, qati'ah, merupakan satu kesalahan. Qati'ah iaitu perbuatan seseorang yang tidak ludah dalam masjid, itu merupakan satu qati'ah, satu kesalahan. Bila Rasulullah sebut satu kesalahan, maksudnya kita kena elakkanlah kita untuk ludah di dalam masjid. Jangan ludah tanpa sebab sebarang-barang sewenang-wenang yang kita ludah masjid, itu benda yang dilarang. Bahkan dalam solat, walaupun boleh watfil tadi kita sebut, tiup keluar angin itu bukan menunjukkan kita boleh ludah semua air liur, kita terus ludah ke bawah. Tambah dalam konteks kita sekarang, kita cakap dengan kapet tu, lagi tak boleh. Kalau ludah dalam masjid, saya pun Rasulullah kata qati'ah. Jadi, apa dia punya kafarah dia? Wa kafaratuha dafnuha. Dan kafarahnya adalah menimbun yang balik. Iaitu pada zaman dulu kan, solat di atas pasir, itu padang pasir, tanah. Jadi kafarah dia adalah dafnuha, tanam balik, timbus balik ludah, bekas ludah tersebut. Itu pada zaman dahulu. Tapi pada zaman sekarang, jangan kita ludah di masjid, di tempat-tempat kapet tersebut, jangan. Kalau bayangkan kalau 10 orang yang ludah macam tu, habis busuk kapet tersebut.
Sehingga kan menyebabkan orang nak datang solat pun dalam keadaan tak senang sebab bau busuk. Sedangkan kalau kita nak solat Jumaat pun berlaku perbahasan dalam kalangan ulama, kita sebutkan tentang mandi pada hari Jumaat. Kenapa mandi pada hari Jumaat dianjurkan oleh Rasulullah? Rasulullah menjumaah wajib ala kulli muhtalimin, iaitu mandi pada hari Jumaat ni wajib ala kulli muhtalimin, wajib ke atas semua orang yang mana telah akil balik. Muhtalimin maksud orang telah bermimpi. Maksudnya untuk orang yang telah akil balik maka wajib, ataupun terdapat perbahasan lah, ada yang mengatakan wajib di mazhab Az-Zahiri, tapi jumhur mengatakan sunat. Maksudnya mandi pada hari Jumaat merupakan satu tuntutan, mana digalakkan, disunatkan untuk kita mandi. Sebab apa? Sebab orang ramai hari Jumaat datang, nanti mungkin bau badan kita dapat mengganggu orang sebelah. Jadi sebab itulah kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk kita mandi pada hari Jumaat untuk pergi ke solat Jumaat. Ini menunjukkan bahawasanya menjaga kebersihan masjid itu penting, walaupun dari segi bau. Kalau kita ludah di masjid, waktu kita ludah di masjid, maka itu akan menyebabkan bau busuk pada kapet, akan menyebabkan bau tidak senang. Jadi hal ini dapat menyebabkan apa? Hal ini dapat menyebabkan suasana yang tidak bersih, tidak baik di masjid. Sebab itu Rasulullah menjaga benda-benda macam ni. Walaupun benda ni nampak simple, nampak remeh, tapi ia memberi kesan yang besar. Sebab itu walaupun pada zaman dahulu pada pasir saja pun Rasulullah tetap menjaga benda ni, sebab masjid merupakan salah satu tempat kemuliaan. Okey, jadi kesimpulannya kita dapat buat berdasarkan ludah tadi, kita tak dibenarkan untuk ludah secara besar-besar ataupun secara banyak. Kalau kata was-was, kita isti'azah saja, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita watfil, tiup, sekadar keluar angin dan keluar air sikit-sikit je. Dia bukan ludah macam kita ni, tak ludah sikit je. Itu tanpa menyakitkan hati orang. Itu perbahasan yang kita sebutkan. Okey, kita akan sebutkan macam mana pula kalau zaman kapet sebelum ni. Macam mana pula kalau kapet sebelum ni? Kita tengok di sini disebutkan macam mana. Yuhrumu busaqu idza ittasala bi ghairi milkihi. Ini disebutkan dalam Hasyiah Umairah ataupun disebut Al-Qulubi dan juga dalam Umairah. Ini Hasyiah Qulubi dan Umairah merupakan hasyiah daripada Minhajul Talibin dan juga Kanzur Raghibin. Imam Nawawi karang Minhajul Talibin. Kemudian Al-Imam Al-Mahalli karang Kanzur Raghibin mensyarahkan Minhaj. Kemudian Hasyiah Umairah dan Qulubi ni dia syarahkan kedua-dua yang tadi. Di dalam ini disebutkan tengok, yahrumul busaqu idza ittasala bi ghairi milkihi. Iaitu haram untuk kita ludah ke tempat yang mana bukan milik kita. Benda yang bukan milik kita, kita ludah sekali. Itu tidak dibenarkan. Contohnya apa? Kita mungkin waktu solat, kita nampak handset kawan kita kat sebelah tu, kita tak suka. Kita pun sajalah, kita baca hadis ni, kita baca hadis yang mana Rasulullah suruh ludah watfil. Kalau was-was, kita pun saja ludah bagi kena handset dia. Itu haram. Dan pun kita saja ludah kat dia sebab kita benci dia. Itu haram. Tidak dibenarkan. Sebab disebutkan sini, tak boleh untuk kita ludah bi ghairi milkihi, ke atas benda yang bukan milik kita. Itu jadi berkaitan ludah pun ada hukum yang tertentu. Dan juga demikian juga ludah di dalam masjid. Itu juga kita cuba kena elakkan benda ini. Sebab ia dapat menyebabkan kotor di masjid dan dia ada hukum. Dia ada hukum berkaitan hal ni, sebab tu kita kena cakna sikit berkaitan meludah ni. Walaupun hakikatnya ada dalam agama dibenarkan, tetapi kena jaga juga adab-adabnya. Sebab kalau kita salah dalam memahami hadis, kita akan meludah merata-rata dalam masjid sehingga menyebabkan kalau kita baca sujud dan rukuk, berapa saat nak kena baca? Okey, kalau dalam sujud dan rukuk, dia kira benda yang mana bilangan yang witir, iaitu seperti mana 3, itu bilangan-bilangan yang mana yang ganjil untuk kita baca. Dia bukan ada time, berapa time sangat pun, tapi dia dalam keadaan witir yang mana dia anjurkan untuk kita baca bacaan ketika mana sujud dan juga bacaan ketika rukuk. Tetapi kita tengok juga, kalau kita jadi imam, kita jangan baca terlalu banyak sebab nanti itu akan membebankan makmum di belakang. Tetapi sekiranya kita baca seorang-seorang, bolehlah kita nak baca banyak pun bacaan di dalam sujud dan rukuk, kerana Rasulullah pun memperlamakan rukuk baginda dan sujud. Tetapi bila mana solat berjemaah, Rasulullah cuba untuk ringankan solat. Seperti mana kita tengok, kita akan bahaskan lagi, ketika solat Rasulullah bila dengar bayi menangis, Rasulullah akan solat itu akan ringankan, takfif. Rasulullah akan ringankan solat. Bila Rasulullah solat bersendirian, Rasulullah akan panjangkan. Jadi sebab tu waktu sujud dan rukuk,
kita baca dalam bilangan yang ganjil, iaitu seperti mana 3. Sebab Allah suka benda-benda yang witir ni, benda-benda yang ganjil. Sekarang kita pergi kepada yang mana kita sebutkan tadi, perbahasan yang seterusnya. Perbahasan seterusnya berkaitan pergerakan dalam solat. Benda-benda yang mana kesalahan-kesalahan yang mana dilakukan adalah pergerakan yang mana yang banyak di dalam solat. Bergerak di dalam solat, pergerakan yang banyak adalah perbuatan yang mana tidak berapa elok dalam solat. Tetapi adakah dia membatalkan solat? Itu ada perbahasan yang panjang lah berkaitan benda-benda yang dapat membatalkan solat. Pergerakan berapa kali? Sebab berlaku khilaf dalam kalangan fuqaha berapa kali pergerakan yang dapat membatalkan dan tidak. Tetapi hakikatnya perbuatan yang mana tidak ada kaitan dengan solat, yang terlalu banyak kita buat, itu dapat mengganggu kekhusyukan kita. Kalau kita nak garu tak ada masalah. Kalau kita nak garu itu tidak ada masalah kalau memang kita gatal. Tapi kalau saja buat, itu tidak boleh. Itu dia dapat menjadi makruh. Dan juga perbuatan bergerak dalam solat, ada kalanya dapat menyebabkan batal, ada kalanya tidak menyebabkan batal. Sebab itu disebutkan dalam mazhab Syafi'i, jika perbuatan itu 3 kali mutawaliyat. Mutawaliyat itu maksudnya pergerakan yang berturut-turut dan banyak beratur anggota besar, ada kalanya dapat membatalkan solat. Tetapi kalau perbuatan itu dari sudut anggota yang kecil, dia tak batalkan solat. Apa beza anggota besar, anggota kecil? Contoh anggota kecil seperti mana jari. Jari kita gerak banyak mana pun, kalau kita gerak dia tidak membatalkan solat. Seperti mana juga hidung, seperti mana telinga, kalau digerakkan itu tidak membatalkan solat. Tetapi jika anggota-anggota yang besar seperti tangan, lengan, kaki dan juga kita menggerakkan badan, jika perbuatan tersebut dia tidak ada hajat dia buat, tidak ada sebab langsung dia buat, dia saja buat dan mutawaliyat berturut-turut 3 kali bahkan lebih, itu dapat menyebabkan batalnya, cacatnya solat seorang. Kita akan sebutkan benda ni. Cuma dia ada khilaf. Sebab sebutan 3 kali ini ijtihad. Kerana Rasulullah tidak ada menyebutkan kalau buat 3 kali sekian itu membatalkan solat. Cuma itu adalah ijtihad yang mana kita kena hormati benda itu. Jika kita tengok lagi perbahasan lebih luas, kita akan jumpa juga, kita akan lihat ada kalanya Rasulullah juga bergerak dalam solat. Itu bergerak, tapi pergerakan yang mana yang tidak menjadi kesalahan lah, seperti mana Rasulullah pernah solat dalam memikul cucu baginda. Kita akan tengok hadis ini, iaitu ketika Rasulullah memikul Umamah, waktu nak sujud Rasulullah akan letak di bawah. Itu asalnya Rasulullah solat letak Umamah di atas ni. Kemudian bila mana Rasulullah sujud, Rasulullah akan letak di bawah. Kemudian bila Rasulullah bangkit balik, Rasulullah akan ambil balik untuk mengangkat. Jadi kita dengar ada berlaku pergerakan di situ. Tapi pergerakan itu adalah pergerakan yang dibenarkan. Sebab kita bukan saja-saja bergerak. Kita kena ingat, dalam solat ini bukan semua pergerakan batalkan solat. Tak. Kalau perbuatan itu ada sebab, itu tak ada masalah untuk kita melakukan pergerakan. Dan juga kita katakan yang mana menyebutkan 3 kali pergerakan itu adalah ijtihad. Itu atas ijtihad yang perlu dihormati. Dan kita tengok dalam syarah Jami' Tirmizi, ada juga fuqaha yang mengatakan dan juga muhaddis mengatakan bahawasanya nak tahu pergerakan tu banyak atau tidak, dia tengok pada keadaan tertentu. Jika seseorang tu tengah solat, orang lain tengok dia dari jauh. Bila orang lain tengok dia dari jauh, orang lain dapat tahu dia ni tengah solat ni. Itu kira pergerakan dia tak banyak lah. Tapi kalau dia buat satu pergerakan, orang dari jauh pun dapat tengok, dia ni buat apa ni, dia ni main badminton ke main takraw, itu batal solat. Sebab itu antara juga pandangan disebutkan nak tengok seseorang itu dia bergerak banyak atau sikit. Kalau orang tengok keadaan dia, orang tak tahu dia ni solat ke dia buat apa, itu dapat batalkan. Itu cara macam mana kita nak bezakan antara perbuatan yang banyak dan sikit. Itu tentang dia banyak ikhtilaf dalam masalah ini. Itu kalau dalam pandangan diberikan dalam Jami' Tirmizi. Dan juga kita lihat kenapa juga ada pandangan yang menyebutkan sedemikian rupa yang mengatakan kalau pergerakan yang banyak tidak membatalkan solat. Hal ini kerana ada hadis Abu Bakrah. Kita tahu hadis Abu Bakrah ini, Abu Bakrah dia lambat masuk ke dalam saf. Abu Bakrah dia lambat masuk ke dalam saf untuk solat. Rasulullah dan para sahabat dah solat, dia lambat masuk. Kemudian bila dia lambat masuk, dia pun terus takbir di pintu masuk-masuk, terus dia jalan. Allahu Akbar, dia jalan di depan. Kemudian lepas solat Rasulullah tegur dia. Rasulullah ni tahu kalau perbuatan sahabat di belakang. Sebab ada riwayat menyebutkan bahawa Rasulullah tahu perbuatan makmum di belakang. Perbuatan sahabat-sahabat di belakang walaupun Rasulullah tak tengok, Rasulullah tak tahu. Kenapa? Kemudian banyaklah penafsiran.
tafsiran para ulama, syarahan para ulama. Macam mana Rasulullah dapat tahu? Itu salah satunya kerana Rasulullah tak wahyu. Itu. Dan bila Rasulullah tahu Abu Bakar dia solat, dia masuk lambat. Dia solat belakang. Contoh ini Rasulullah tengah solat dan para sahabat. Saf. Abu Bakar dia angkat takbir di sini. Kemudian Allahu Akbar, dia jalan masuk ke dalam saf. Kemudian apa Rasulullah kata? Adakah Rasulullah kata solat dia tak sah? Tak. Rasulullah kata zadakallah. Rasulullah kata semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat untuk kau lagi beribadah. Wala ta'ud. Ada riwayat sebut wala tu'id. Ada dua bacaan. Satu riwayat sebut wala ta'ud. Satu riwayat sebut wala tu'id. Maksud wala ta'ud adalah jangan ulang lagi benda tu. Maksudnya jangan ulang lagi perbuatan sedemikian rupa. Itu maksudnya perbuatan dia datang lambat, dan kemudian perbuatan jalan belakang depan tu wala ta'ud. Zadakallah hirsan wala ta'ud. Jangan ulang lagi perbuatan tu. Bacaan yang kedua wala tu'id. Bila sebut wala tu'id, apa maksud wala tu'id? Maksudnya tak payah ulang balik solat. Solat kau sah. Ada dua bacaan. Yang pertama wala ta'ud, Rasulullah kata jangan buat lagi perbuatan yang tu. Bacaan kedua wala tu'id, solat kau sah, jangan buat. Jadi ini menunjukkan bahawasanya solat dia Abu Bakar tu sah tak sah. Walaupun hakikatnya dia berjalan daripada belakang ke depan. Tapi dia berjalan dari belakang ke depan ada hajat. Ada hajat. Maksudnya bukan saja-saja dia buat. Jadi sebab itulah kenapa Rasulullah sebut wala tu'id, tak payah ulang solat kau sah. Itu perbuatan hal ini. Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama bersama itu mereka mengatakan bahawasanya berihtimal. Dalam fiqh ni kalau kita baca ada perkataan ihtimal. Ihtimal tu andaian. Ada ulama yang berihtimal bahawasanya mungkin Abu Bakrah ni dia datang nak masuk ke dalam saf, dia jalan berhenti sat. Kemudian berhenti sat. Dia tak jalan terus, dia jalan berhenti. Itu ihtimal, andaian, tidak disebutkan dalam hadis. Dan juga ada juga ulama lain berdasarkan hadis ni yang katakan dalam hadis ni tak sebut pun. Abu Bakar ni dia jalan stop tak sebut pun. Jadi menunjukkan boleh untuk kita kalau ada pergerakan banyak yang ada hajat, tak ada masalah. Jadi sebab tu ada khilaf berkaitan hal bergerak solat. Walaupun terdapat khilaf ini, kita kena katakan perbuatan yang terlalu banyak dalam solat itu bukanlah perkara yang baik. Kerana waqumu lillahi qanitin. Itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita qanitin. Qanitin itu maksudnya tak solat dalam keadaan tunduk pada Allah, tidak banyak pergerakan yang mana yang bukan-bukan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Yang kita bahaskan sekarang ini adalah berkaitan batal atau tidak, itu saja. Tapi yang terbaik jangan bergerak banyak. Benda-benda ni kita tak boleh cakap ke anak-anak kita sangat tentang perbahasan yang luas ni. Kita jangan terlalu bagi cakap budak-budak kecil. Sebab pengalaman saya ketika saya mengajar di tahfiz, bila mana bab ni kita baca hadis ni, budak-budak tahfiz pun kecil lagi, umur 13 sampai 15, 13 sampai 16. Mereka bila tahu benda-benda macam ni, mereka akan bergerak banyak, akan garu dah, kata tak apa ada riwayat jemput macam tu. Sebab tu ada kalanya untuk kanak-kanak yang kecil kita ajar ikut sistem dulu. Maksudnya kita ajar cara solat berdasarkan apa yang dalam hadis dan juga berdasarkan pemahaman para fuqaha, seperti mana contohnya seperti pemahaman mazhab Syafi'i dulu. Pemahaman mazhab Syafi'i. Bila dia besar nanti barulah dibukakan khilaf-khilaf ni. Sebab kalau kecil-kecil dah dibuka khilaf ni, dia akan solat garu mata. Sebab kata tak apa, ada ustaz kata boleh kalau bergerak banyak, itu jadi macam tu. Walhal para fuqaha membahaskan berkaitan boleh bergerak banyak atau sikit itu bukanlah mereka anjurkan bergerak banyak. Dah. Yang terbaiknya waqumu lillahi qanitin. Solat dalam keadaan yang mana qanitin, tidak terlalu banyak pergerakan. Tetapi itu hanya berkaitan sah atau batal, itu saja. Walaupun ulama yang mengatakan bergerak banyak itu pun boleh, tak batal, mereka tidak anjurkan juga benda tu. Yang terbaiknya adalah solat dalam keadaan tidak banyak bergerak. Sebab itu kalau kita ceritakan anak-anak, kalau boleh yang mana umur 13-15 tu kita jangan buka luas sangat perbahasan. Nanti dia orang akan ambil, budak-budak kan kecil, dia pun kata apa, dia orang akan ambil semua yang mudah-mudah dan sekali main dalam solat. Itu. Dia orang akan main, akhirnya tidak menyebabkan kekhusyukan. Itu. Sebab tu kita kena tahu macam mana cara untuk kita berinteraksi, untuk mengajar budak-budak ni. Nanti dia orang akan ambil sesuka hati dan juga habis dah sekali hancur solat dia. Solat dalam keadaan berjalan. Sebab ada hadis yang mana menunjukkan berjalan dalam solat. Ada riwayat menunjukkan berjalan ke depan, ke belakang. Nanti kalau budak-budak dia orang tak tahu, dia orang salah faham, dia orang akan main dalam solat berjalan. Kalau dia orang dah besar tak apalah. Kalau dia orang dah umur 18, 19 dah dapat fikir tu tak apa. Tapi kalau kecil-kecil ni,
Yang kecil-kecil ni kita jangan ajar macam tu dulu. Itu nanti dia jadi lain, dia budak-budak salah faham. Okey, itu berkaitan pergerakan dalam solat tadi yang menunjukkan bahawasanya kita kalau jangan gaul-gaul lah. Boleh, tak ada masalah kalau seseorang itu dah gaul. Kalau gaul-gaul gatal boleh, tak ada masalah. Cuma kita minimumkan pergerakan kita di dalam solat sebab kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menguasai langit dan bumi. Ini waktu kita bersama Allah. Jadi kita cuba elakkan untuk terlalu banyak pergerakan di dalam solat. Okey, yang seterusnya kita tengok berkaitan mencekak pinggang dalam solat. Perbuatan mencekak pinggang. Mungkin benda ni dalam masyarakat kita kurang kot, tapi dalam masyarakat Arab dia ada. Nuhiya an yusalliya rajulu muhtasaran. Itu. Hal ni kita dilarang untuk solat muhtasaran. Muhtasaran tu dalam solat banyak tafsir muhtasaran. Salah satunya adalah solat keadaan cekak pinggang. Kita cekak pinggang, solat keadaan cekak pinggang itu dilarang, nuhiya. Kita dilarang untuk solat dalam keadaan sebegini rupa. Kita solat sebab dia ada unsur kesombongan. Dibahaskan kenapa kita dilarang untuk solat sedemikian rupa, iaitu dalam keadaan mencekak pinggang. Pandangan pertama, seperti disebutkan oleh Aisyah, isteri Rasulullah. Aisyah mengatakan bahawasanya itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka solat dalam keadaan cekak pinggang. Itu sebab itu yang pertama dilarang. Pandangan yang kedua, muhtasaran di situ dia bukan maksud cekak pinggang. Itu pandangan kedua. Muhtasaran bukan maksud cekak pinggang, tetapi muhtasaran dia dapat dipahami dengan maksud-maksud yang lain juga. Salah satunya pandangan yang dinisbahkan kepada Imam Malik. Imam Malik, muhtasaran di sini maksudnya ikhtisar. Ikhtisar tu maksudnya baca ringkas, baca pendek. Bila dia baca pendek di situ, menunjukkan dia baca surah tak habis. Contohnya macam mana? Dia baca surah tertentu, surah ni banyak ni, tapi dia baca sekerat dia, tak baca habis. Itu maksud ikhtisar. Itu dipahami oleh Imam Malik macam tu. Jadi kita dapat ketahui muhtasaran di sini dapat dipahami sebagai dua. Satu, Rasulullah larang kita daripada kita solat dalam keadaan cekak pinggang. Pandangan yang kedua adalah larangan solat di sini adalah maksudnya baca ikhtisar, kita pendekkan bacaan tertentu. Sebab itu kita tengok ada sahabat-sahabat yang mana dia orang baca qul huwallahu ahad berulang kali yang solat sebab mereka suka surah-surah tersebut. Itu pandangan Imam Malik. Muhtasaran di sini maksud beliau mengatakan larangan untuk kita baca satu surah tak full, tak habis. Itu menurut pandangan Imam Malik. Kalau kita tengok Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari dia pernah solat. Kemudian ketika solat dia rasa macam ada benda patuk dia. Macam ada benda patuk dia. Kemudian lepas solat dia kata, Unzuru ayu syai. Tengoklah apa saja yang mana azani fi salah. Tengok ada benda yang mana kat belakang aku ni yang ganggu aku, azani, yang mana telah menyakiti aku, yang ganggu aku fi salah, dalam solat aku tadi. Imam Bukhari dengar solat, kemudian dia rasa macam ada benda, something, haiwan yang mana kacau dia, macam-macam seolah-olah patuk dia. Kemudian dia kata, Unzur, tolong tengok dah, hampa tengok dah. Ayu syai azani fi salah, yang ganggu aku untuk solat. Kemudian sahabat-sahabat dia tengok, rupanya dia kena patuk 17 kali. Dia telah kena patuk 17 kali. Kemudian ditanya, sahabat-sahabat dia tanya, kenapa tak berhenti solat? Imam Bukhari pun kata, kuntu fi suratin. Aku tengah dalam duduk baca satu surah tu solat itu, dan aku tak mau berhentikan solat itu. Tak mau berhenti sekerat je kat surah tersebut, aku nak habiskan. Ini. Sebab itu kita tengok, kita tak pelik kalau ada yang memahami muhtasaran di sini sebagai ikhtisar, kena baca surah sampai habis. Itu pandangan lah. Tapi ala kullin kita katakan maksud larangan sini ada dua. Satu, muhtasaran di situ maksudnya Rasulullah larangan cekak pinggang untuk solat. Yang kedua maksudnya adalah larangan untuk ikhtisar. Larangan untuk kita membaca surah itu tak habis. Itu dia ada dua pandangan lah, itu ada dua pandangan. Jadi kalau orang baca surah tak habis ni kita jangan marah dia, awak baca tak habis. Tak. Itu ada pandangan yang mengatakan sedemikian rupa lah. Hal sedemikian rupa. Dan juga kita dapat katakan tadi Imam Bukhari dia solat, mungkin akan ada orang bertanya, kenapa Imam Bukhari Imam Bukhari tak tahu hadis ke uqtulu aswadain. Rasulullah kata bunuhlah aswadain. Itu dua binatang hitam, salah satunya ular. Kenapa Imam Bukhari tak bunuh? Dia tak ikut hadis ke? Jawapan yang kita katakan bahawasanya Imam Bukhari dia tahu tak apa yang ada belakang dia tadi? Dia tak tahu. Imam Bukhari tak tahu, sebab tu Imam Bukhari kata kat sahabat-sahabat dia, unzuru, tengok dah, apa tolong tengok dah kat belakang ni, tengok ada apa belakang tu. Dia pun tak tahu.
Sebab tu kalau orang kata Imam Bukhari ni riwayat hadis, tapi dia tak beramal dengan hadis-hadis Nabi. Tak, bukan dia tak beramal, tetapi sebab Imam Bukhari tak tahu apa belakang dia. Sebab tu dia suruh sahabat-sahabat dia yang tengok apa yang ada di belakang dia itu. Okey, yang seterusnya adalah yaltafit, berkaitan antara kesilapan akhta, kesalahan-kesalahan yang mana berlaku dalam masyarakat kita adalah solat dalam keadaan tengok ke kiri dan ke kanan. Itu tidak dinafikan, terdapat ikhtilaf, perbahasan dalam kalangan ulama di mana tempat mata kita untuk tengok. Kerana ada yang mengatakan perlu tengok di depan, ada yang mengatakan tengok di tempat sujud. Itu ada khilaf lah. Tetapi hakikatnya yang kita katakan yang tidak ada khilaf adalah tengok ke atas. Itu tak ada ulama pun yang mensyaratkan ataupun suruh kita solat tengok di atas, bahkan ada larangan. Dan juga tengok kiri kanan, itu pun tidak digalakkan. Jadi dia ada hadis yang seolah-olah kontradik sebenarnya. Apa maksud hadis yang mana kontradik? Yang mana seolah-olah berbeza. Sebab ada riwayat menunjukkan bahawasanya seolah-olah Rasulullah larang kita tengok kiri dan kanan. Tetapi ada juga riwayat yang mana menceritakan bahawasanya Rasulullah sendiri tengok ke kanan. Ada Rasulullah tengok ke tepi ketika solat. Jadi macam mana kita nak bertaamul, kita nak menghadapi hadis-hadis yang mana berbeza sebegini rupa? Okey. Jawapannya adalah kita baca dulu hadis yang pertama tentang yaltafit ni, tengok kiri dan kanan. Wahtilasu yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Iaitu Rasulullah menyebutkan bahawasanya tengok kiri dan kanan ni adalah salah satu gangguan ataupun curian syaitan untuk menghilangkan khusyuk kita. Itu maksudnya manusia mana suka tengok kiri kanan, wahtilasu yahtalisuhu syaitan. Ini adalah gangguan tipu daya syaitan ke dalam manusia dalam solat. Itu wahtilasu yahtalisuhu syaitan. Jadi kalau kita rasa tengah solat, kita rasa tengok kiri kanan, itu kita ketahui itu gangguan syaitan yang mana dia sedang cuba untuk ganggu kita di dalam solat. Jadi sebab itu kita kena elakkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tengok kiri dan kanan itu di dalam solat. Okey. Cumanya kalau ada orang tengok depan dan bawah, itu ada perbahasan kalau ulama nak tengok depan ataupun tengok bawah. Cuma kalau tengok kiri kanan itu memang kita tidak dibenarkan untuk tengok tanpa sebab. Saya sebut tanpa sebab yang mana dimakruhkan untuk kita tengok kiri kanan. Tapi kalau ada sebab, tak ada masalah. Kalau ada sebab, tidak ada masalah dalam masalah ni. Sebab kenapa kita kata tidak ada masalah? Hal ini kerana ada riwayat juga Rasulullah tengok kiri ataupun tengok ke satu tempat pada solat. Rasulullah tak tengok kat mawadhi' sujud, tempat sujud. Itu Rasulullah tengok di satu tempat. Kita akan tengok ada riwayat-riwayat yang mana menceritakan tentang perkara ini. Dan juga yang seterusnya, berkaitan hal ini, kalau kita tengok lagi, kita boleh untuk tengok di tempat selain tempat sujud. Kalau di tengah kita solat, ada cucu ke, ada anak kita ke yang main pisau, itu boleh, tak ada masalah. Janganlah kita anggap bila solat ni tengok di tempat sujud hingga kita tidak boleh, tak ingat dunia lah. Maksud khusyuk bukanlah kita meninggalkan dunia keseluruhan dah, bukan itu. Sebab itu kita tengok, kalau ada budak-budak ke anak kita main pisau, dia menyebabkan bahaya, kita boleh untuk pergi ambil, tak ada masalah. Kita boleh bergerak untuk pergi ambil. Maksudnya pergerakan yang mana ada sebab dan tujuan, itu boleh, tak ada masalah. Bukanlah ketika solat walaupun benda bahaya tu kita biar saja, tak, bukan macam tu. Kita boleh ambil, tak ada masalah, dan teruskan solat. Okey, perbuatan Rasulullah pernah tengok di kanan ataupun di kiri. Ada. Kita lihat hadis ini dari Abu Daud. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila sya'bi hatta idza qada salatahu wasallam. Iaitu Rasulullah pernah hantar satu pasukan, ada beberapa sahabat untuk pergi ke satu tempat, ke satu lembah. Jadi Rasulullah pun hantar beberapa pasukan, beberapa sahabat pergi ke situ. Dan ketika Rasulullah sedang solat, Rasulullah buat apa? Wa huwa yaltafitu ila sya'bi. Rasulullah tengok, yaltafit. Yaltafit tu maksudnya berpaling. Rasulullah tengok ke arah tempat yang Rasulullah utuskan sahabat tersebut. Jadi nak menunjukkan bahawasanya Rasulullah juga ada berpaling, yaltafit, bila mana ada sebab. Maksudnya sebab itu kita katakan ketika kita solat, jika ada sebab dan musabab, itu boleh untuk kita tengok di kanan ataupun di kiri kalau ada hajat. Contohnya ada benda berbahaya, kita cakap tak ada masalah boleh buat. Sebab kita katakan kerana ada orang yang mana salah faham tentang hal ni.
Kita dengar ada video mungkin viral 4-5 tahun lepas, video yang mana bila ada orang dia jalan ke ambil barang sebab anak dia buat benda-benda yang bahaya. Orang terus kata apa ni tak khusyuk solat. Bukan, boleh kita untuk lakukan benda itu kalau memang ada hajat untuk melakukan pergerakan. Seperti mana hadis Abu Bakrah kita kata tadi, dia ada hajat pergerak perbuatan untuk pergi ke sana. Dia duduk belakang saf, dia ada hajat untuk pergi ke depan. Sebab itu kita katakan ada hajat tidak ada masalah untuk melakukan pergerakan. Tapi kalau tidak ada hajat, itu yang mana yang altafit ke kiri kanan pun makruh. Tengok ke kiri dan ke kanan dia jadi makruh kalau tak ada hajat dan tak ada tujuan. Itu. Sebab itu kalau kita tak ada tujuan, jangan kita tengok kiri dan kanan. Kita yang terbaiknya kita tengok tempat sujud. Itu lebih aslam, lebih selamat. Walaupun kita dah sebut dah tadi, hadis-hadis yang menunjukkan tengok tempat sujud pun ada kritikan dan sanad. Hadis yang menunjukkan tengok pada jari waktu tasyahud pun ada kritikan dan sanad. Hadis yang tengok ke depan pun sama juga. Kita katakan riwayat ataupun pandangan kita tengok depan pun ada juga perbahasan. Jadi kita nak katakan Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan tengok di tempat sujud lebih aslam. Lebih aslam tu maksudnya lebih selamat. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di kiri dan kanan, maka hati kita pun, jiwa kita tidak akan khusyuk. Sebab tengok orang tu, tengok orang ni, maka dia tidak akan khusyuk. Jadi lebih aslam kita tengok di bawah tempat sujud. Itu. Walaupun kita ketahui hadis berkaitan tengok di tempat sujud tu ada, walaupun terdapat kritikan dan sanad, tetapi kata Ibn Abdul Bar, tengok lepas tempat sujud lebih aslam. Itu lebih menyebabkan kita tenteram, selamat daripada benda-benda yang dapat mengganggu kita. Itu. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada perbahasan berkaitan apa pula? Itu. Sekarang kita pergi kepada perbahasan berkaitan makan sebelum solat. Kita tahu hadis yang mengatakan fabda'u bit-ta'am. Itu. Yang mana ataupun bil asyak. Bila mana telah ada makanan dihidangkan, Rasulullah sebut fabda'u bil asyak. Hendaklah kamu mulakan dulu dengan asyak, makan malam dulu sebelum solat. Macam mana kita nak memahami hadis ini? Contohnya sekiranya telah dihidangkan makanan, adakah kita nak solat dahulu ataupun kita nak makan dulu? Macam mana kita lakukan benda ni, hadis ni? Kita nak berta'amul, macam mana kita nak mengamalkan hadis ini? Iza wudi'al asya', bila mana telah dihidangkan, disediakan asya'. Sebab tu kita tengok hadis ni, bila mana makanan telah terhidang, barulah kalau masalah itu menyebabkan gangguan dalam solat kita, sehingga menyebabkan khusyuk kita tak khusyuk duk ingat makanan, barulah fabda'u bil asya'. Tapi kalau sekiranya makanan telah dihidangkan dan kita pun tak ada rasa lapar dan pun kita pun tak ada rasa berhajat kepada makanan tersebut, maka kita solat dulu. Sebab itu setengah orang mungkin dia terlepas jemaah sebab dia memahami hadis ini, dia mengambil pandangan bahawasanya bila mana makanan dihidangkan terus dia kena makan, jangan solat dulu. Sebab tak nafikan memang ada hadis ni fabda'u bil asya'. Rasulullah kata bila mana telah dihidangkan makanan, fabda'u bil asya', makan dulu, lepas tu baru solat. Ya, ada hadis ni, tapi macam mana cara faham dia? Sebab itu kita katakan kalau kita menyebabkan makanan itu dihidangkan dan dapat mengganggu solat kita, baru kita makan dahulu. Tapi kalau kita pun tak usah lapar apa pun, kita pun dah kenyang dah, kita solat dulu. Hadis ni nak menunjukkan kepentingan khusyuk dalam solat. Sebab tu khusyuk tu penting. Khusyuk dia ada kedudukan dia di ketika solat. Bahkan ada riwayat, ada hadis menyebutkan solat kita dapat dibahagikan sebagai sulus, rubu', khumus, sudus. Maksudnya solat kita ada pembahagian. Ada kadang-kadang solat kita, pahala level kita dapat jadi 1/3. Ada kadang kita solat dapat 1/4. Ada kadang dapat khumus 1/5. Ada kadang dapat sudus 1/6. Maksudnya solat kita pada tingkatan dan level dia. Sebab itu hadis yang menyebutkan iza waja'atil asya' atau ta'am, bila mana telah dihidangkan makanan, telah dihidangkan makan malam, fabda'u bil asya'. Kamu mulakan dulu, makan dulu, baru solat. Ini kalau kita dalam keadaan lapar. Kita tengok apa kata para fuqaha ketika mana menghuraikan hadis ini. Kita tengok apa kata Imam An-Nawawi. Fi hadhihi al-ahadisi karahatun salati bihadarati at-ta'am alladhi yuridu aklahu lima fihi min ishtighali qalbi. Tengok, Imam Nawawi mengatakan adalah kalau makanan itu disediakan, yuridu aklahu, yang mana dia berkehendak nak makan, dia rasa nak makan, itu maksudnya dia ada perasaan lapar terhadap makanan sehingga makanan itu dapat mengganggu dia,
Sebab mengganggu solat dia, itu baru dia mulakan dengan makan. Itu maksudnya dia istighal, jiwa dia dalam keadaan mengganggu, duk teringat makanan. Contohnya macam setengah tempat lah buat, disediakan makanan dulu, dah hidang dah, lepas tu tiba-tiba azan, pergi masuk masjid solat. Walhal orang tu dah tengok makan makanan dah, dia pun dah lapar dah tengok, tiba-tiba panggil masuk solat. Itu jadi dia pun solat dalam keadaan teringat makanan, tak khusyuk, tak ingat apa. Jadi itu benda yang mana kita kena tengok balik lah. Sebab itu dalam keadaan lapar, manusia tengah dalam keadaan lapar. Sebab itu kita katakan tadi, kita kena tengok keadaan. Kalau kita rasa lapar, maka kita kena dahulukan makan dulu, sebab untuk menjaga khusyuk. Sebab itu kita katakan khusyuk ada kedudukan dalam solat kita ini, supaya kita dapat khusyuk. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan bahawasanya kalau kita rasa nak buang air, kita rasa nak buang air, nak solat, tapi kita rasa nak buang air, pergi dulu buang air, qada hajat dulu, pergi toilet dulu. Sebab apa? Kalau kita solat, bayangkan solat yang keadaan nak menahan, nak terkencing, nak menahan, nak terkentut, solat kita itu akan jadi solat yang sangat tak khusyuk. Percayalah. Bayangkan seorang dia rasa nak terkencing, dia rasa nak pergi toilet dalam solat dia, maka dia tidak akan ingat apa dia baca, bacaan dia baca, dia tidak akan ingat. Bahkan dia akan solat seperti medip, kata tadi, seperti nak ayam, patuk-patuk cepat. Terlalu cepat dia akan solat. Sebab itu, sebelum nak solat, dua perkara kita kena tengok. Kalau kita ada perasaan lapar, dan juga yang kedua, kita ada perasaan hendak buang air, nak kentut lah, qada hajat dulu, laksanakan benda tu dulu, kemudian barulah kita menggunakan solat. Kalau tidak, kita akan solat. Ya. Sah tak kalau makan, solat lepas makan tapi tak ada makanan dalam mulut? Tak ada makanan. Okey. Soalan tanya, sah tak kalau kita solat, kita sebelum solat kita makan? Tapi lepas tu kita solat tanpa berus gigi lah itu. Tanpa kumur ke? Okey. Jawapannya adalah, yang pertama sekali, kalau ketika solat itu, kita solat dalam keadaan tak kumur, kemudian ada sisa makanan, kita tidak boleh telan. Kalau kita telan, itu dapat membatalkan solat kita. Kalau kita rasa macam ada sisa, kita ludah. Ludah kat mana? Kita katakan tadi kan tidak dibenarkan untuk ludah di dalam masjid. Kita ludah di dalam poket. Kalau untuk laki lah, laki di dalam poket ni, ada macam poket di sini, kita ludah di dalam, masuk dalam ni. Kalau untuk wanita, kita ludah lah pada tangan ke, iaitu pada tempat satu tempat. Kalau kita tak buat macam tu, kalau kita telan, itu dapat menyebabkan kerosakan pada solat kita. Jadi soalannya, sah tak solat kita kalau kita makan, kemudian kita solat terus? Sah jawapan dia tanpa kumur pun. Tetapi dia akan menghilangkan khusyuk. Sebab apa? Sebab kita duk kawal, duk jaga makanan dalam lidah kita, makanan di sebelah gigi kita, dia akan ganggu kita. Sebab kalau kita telan, batal. Kalau kita tahan ni, nak baca pun tak berkumpul air liur. Betul lah kan? Kita nak baca, duk tahan-tahan jangan bagi telan, dia akan berkumpul air liur sehingga menyebabkan tak khusyuk solat kita. Jadi yang terbaiknya, kita kumur lah terlebih dahulu. Kita kumur dulu, minum air kosong ke apa, kita kumur, barulah kita solat. Kalau kita nak solat lepas makan terus tanpa buat benda-benda tu boleh, tapi dia akan menjejaskan khusyuk kita. Dan sama macam tadi. Sebab tu kita, kalau boleh kita ambil air kosong ke kita, ataupun ambil air paip ke, kita kumur dulu. Ataupun kita berwuduk dulu. Tak berwuduk pun okey. Tapi yang terbaiknya kita berwuduk dulu, kita kumur-kumur buat sunat-sunat wuduk, kemudian barulah kita solat. Itu tak ada masalah lah. Kalau kita dah cuba sedaya upaya untuk lakukan. Kita tengok sini, sebab apa? Sebab kalau makanan, ada juga khilaf dalam kalangan mazhab lain. Kalau kita makan makanan yang mana telah dibakar, dimasak, adakah membatalkan wuduk? Kita katakan dalam mazhab Syafi'i kita tidak batal wuduk lah kalau makanan yang telah dimasak, dipanggang. Tapi dalam khilaf mazhab-mazhab yang lain, itu ada perbahasan pandangan tentang membatalkan wuduk. Itu mungkin ada perbahasan lain lah, kita akan bahaskan perkara itu. Tapi secara umum, general kita kata, sah tak solat kalau lepas makan terus solat? Jawapannya sah. Cuma dia mengganggu khusyuk kita lah. Khusyuk kita yang akan terganggu dalam masalah ni. Sah dia sah, tapi suskar untuk kita mengawal khusyuk. Memang betul. Sebab kita solat itu dalam keadaan ada rasa sikit-sikit itu, nak kena ludah masuk dalam poket kita, dalam rasa itu, dia akan mengganggu solat kita. Jadi yang terbaiknya, lepas kita makan tu, kita kumur dahulu. Sebab itu macam ada soalan tanya di sini. Di sini ada soalan saya baca tadi. Kalau amalan bersiwak sebelum solat tentang perkara bersiwak sebelum solat, ada hadis tak? Ada hadis. Hadis ni saya dah baca semalam. Waktu kuliah semalam, saya dah baca dah ni, iaitu laula an asyqa ala ummati. Rasulullah kata, kalau tidak membebankan umat aku akan perintahkan umat aku untuk bersiwak inda kulli salah.
Ada riwayat sebut inda kulli wudu atau kama qala. Maksudnya Rasulullah kata kalau tidak membebani umat aku, maka aku akan perintahkan umat aku ni untuk buat apa? Untuk bersiwak sebelum wudu. Ada riwayat sebut sebelum solat. Dua-dua dalam Sahih Bukhari. Jadi sebab tu ada perbahasan nak bersiwak sebelum wudu ataupun sebelum solat. Tetapi kita katakan kalau saya lebih cenderung untuk bersiwak sebelum wudu lah. Sebab itu kita bersiwak, bersih gigi apa pun, lepas tu baru kita berwudu. Itu dapat lebih menjaga khusyuk kita lah. Tapi kalau sebelum solat pun tak ada masalah. Tapi yang pentingnya sunnah yang Rasulullah ajar, tengok bersihkan mulut dulu. Bersihkan mulut dulu. Jadi kalau lepas makan pun kita nak buat apa, nak solat, kita cuba bersugi ke, kumur ke, kalau ada berus gigi, kita berus gigi dulu. Sebab itu sunnah yang Rasulullah buat. Iaitu Rasulullah memerintahkan kita, menyuruh kita, tapi perintah ni atas sunat lah. Dia bukan atas wajib. Untuk kita bersugi, bersiwak, ataupun kita dapat fahami, membersihkan mulut sebelum kita masuk ke dalam solat. Untuk mengelakkan kita rasa tidak nyaman ketika solat dan dapat mengganggu orang sebelah. Sebab kalau kita solat dalam keadaan mungkin mulut kita berbau, itu mungkin juga dapat menyebabkan gangguan pada orang sebelah. Sebab itu juga kalau kita makan bawang kan, yang ada juga mengatakan makruh untuk kita hadir solat berjemaah sebab dapat mengganggu. Sebab itu ketika solat kita kena ketahui bukan hanya diri kita, tapi kita juga kena jaga orang yang mana berada di sekeliling kita. Itu. Dan bila kita sebutkan tentang khusyuk di dalam solat, khusyuk di dalam solat adakah kita tidak mengingati dunia secara keseluruhannya? Tidak. Khusyuk solat maksudnya adalah kita solat dalam keadaan khudu', dalam merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita tidak baca dalam keadaan terlalu kuat, iaitu kita baca dalam keadaan khudu', rendah diri dan mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok para salafus soleh seperti Muslim bin Yasar, kisah ni disebutkan dalam Sirah A'lam Nubala. Imam Zahabi cerita kisah ni. Muslim bin Yasar dia seorang salafus soleh yang mana solat dia sangat khusyuk solat. Dan dikatakan ketika dia solat, rumah dia terbakar. Kemudian dia tak sedar pun sebab dia sedang dalam keadaan solat. Bila ditanya kepada dia, dia kata masya'artu, aku tak sedar pun. Mungkin akan orang tak logik kisah ni. Kita katakan pada zaman kita mungkin nampak tak logik lah. Tapi pada zaman dahulu kalau kita tengok salafus soleh, ada kita tengok bila mana mereka dicucuk dengan pedang, mereka dicucuk dengan pedang ataupun cedera, mereka akan cucuk anak panah tu ataupun keluarkan anak panah tu bila? Kita tengok mereka akan solat, kemudian mereka akan pesan kat sahabat-sahabat mereka, tarik anak panah ni waktu kau solat. Sebab waktu tu dia sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kurang sakit. Jadi bila kisah yang disebutkan Muslim bin Yasar yang seperti disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Sirah Alam, maksud dia bukanlah rumah dia terbakar satu rumah dah. Mungkin satu bahagian di rumah dia terbakar. Contohnya mungkin pada dapur terbakar, dia solat di depan. Jadi sebab itu dia tidak apa sedar bunyi kebakaran tersebut. Bukanlah dia solat dalam keadaan api penuh kat dia tetap solat, kemudian dia kebal. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini mungkin dia di dapur ke, di tempat-tempat tertentu terbakar, tapi dia solat di ruangan lain. Jadi sebab itu dia tidak merasai masya'artu. Tapi poin nak cakapnya adalah bagaimana para salafus soleh mereka betul-betul khusyuk dalam solat mereka. Itu yang pertama. Sebab mereka betul khusyuk, sebab itu mereka ketika solat bermunajat kepada Allah. Yang kedua, betulkah pemahaman setengah masyarakat pada zaman kita sekarang ni, bila khusyuk dia terus melupakan dunia, tak ingat dunia langsung. Itu pun kena perbetulkan juga kalau kita faham macam ni. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam hadis-hadis, kita kena ketahui manusia yang paling khusyuk dalam dunia ni adalah Nabi SAW. Sebab tu hadis yang kita baca tadi dijadikan qurratul ain pada Rasulullah itu, ketenangan bagi Rasulullah itu pada fi salah dan solat. Jadi kalau ketika solat, kalau kita tengok Rasulullah ketika solat, apa yang Rasulullah lakukan? Ada soalan? Apa? Lagi soalan saya tengok. Ni soalan sama dengan Zoom kan? Lain. YouTube. Okay, soalan YouTube saya tengok. Kalau kita tengok tadi, Rasulullah ketika solat, ada ketikanya sewaktu Rasulullah solat dengar bunyi bayi yang kita dah sebut ni, Rasulullah akan takfif, akan ringankan solat. Ini menyebab ni kita dapat fahami bahawasanya solat ini dia bukanlah kita terus lupa sekeliling kita. Tak. Bukan kita terus lupa sekeliling kita. Cuma solat ni bila sebut khusyuk, kita tidak mengambil berat tentang apa yang berada di sekeliling kita. Sebab tu kata Al-Imam Al-Muzani, cara untuk kita khusyuk dalam solat adalah kata Al-Imam Al-Muzani, seolah-olah ini adalah solat yang terakhir kita lakukan. Maksudnya lepas ni tak ada solat dah.
Apa maksud lepas ni tak nak solat? Bukan kita tak solat dah. Bukan kita tak mau solat dah. Bukan sebab malas dah. Tapi sebab ini adalah solat terakhir sebelum meninggal dunia. Itu seperti mana salafus soleh telah berpesan kepada kita tips ataupun cara untuk khusyuk. Kita buat seolah-olah ini solat kita yang last. Jika ini solat kita yang last, maka kita pun tidak akan solat dalam keadaan bermain-main dan terlalu memikirkan dunia. Bukan meninggalkan dunia terus otot-otot, tak. Tak, Rasulullah pun solat, Rasulullah dengar bayi menangis, Rasulullah ringankan. Sebab tu kita tengok Imam Masjidil Haram kan beberapa tahun lepas, bila mana hujan lebat di Masjidil Haram, dia baca satu ayat je, lepas tu terus rokok. Ini maksudnya imam tu faqih, dia memahami keadaan sekeliling makmum dia. Kalau hujan lebat dia baca panjang, maka mungkin khusyuk tu hilang. Sebab solat kita nak mencapai kekhusyukan. Dan juga kita tengok riwayat-riwayat lain seperti mana kita dah baca juga tadi, Rasulullah kata uqtulu aswadain, bunuhlah dua benda hitam ni, iaitu ular. Kalau ada ular, Rasulullah perintahkan kita untuk bunuh dia dalam solat. Walaupun ketika solat, kalau ular datang, kita boleh untuk bunuh ular. Ini menunjukkan khusyuk bukan kita meninggalkan dunia, tidak fikirkan dunia 100%, tak. Tetapi maksudnya kita tidak berhajat pada dunia, tetapi kita juga ada mengambil peduli tentang apa yang berada di sekeliling kita. Itu berkaitan khusyuk yang mana kita perlu perbetulkan. Dan juga cara tip yang penting, macam kita cakap Imam Ghazali sebut tadi lah, itu khusyuk. Kita anggap ni solat terakhir. Jadi bila solat terakhir kita akan perform yang terbaik ya. Sebab itu kalau kita bayangkan banduan akhir, ni contoh ni saya suruh bagi. Kalau banduan akhir yang mana dia akan dibunuh, dihukum gantung. Selalu orang hukum gantung ni mungkin pada waktu subuh kan, lepas subuh. Bayangkan kalau dia itu nak dihukum bunuh dah waktu subuh tersebut. Rasa-rasanya malam tu macam mana tahajud dia? Bagaimana solat subuh dia? Bagaimana solat-solat dia waktu malam tersebut? Adakah dia masih lagi berhajat untuk menikmati dunia? Adakah waktu itu permintaan dia berhajat lagi untuk buat itu, buat ini? Ataupun dia akan bermunajat kepada Allah, dan ketika itulah mungkin dia akan mencapai kekhusyukan yang paling khusyuk dalam kehidupan dia. Sebab selepas itu dia akan ke tali gantung. Menurut hukum adat, hukum dunianya, selepas itu dia tidak akan melakukan solat lagi, sebab dia akan menghadapi tali gantung tersebut. Itu mungkin solat dia yang paling khusyuk. Sebab itu kita katakan, seperti Imam Ghazali katakan tadi, solat yang mana yang khusyuk, kita anggap seolah itu solat yang terakhir. Memang saya tengok soalan kat YouTube, ada soalan. Bagus soalan ni. Saya lupa sebut kan bagaimana cara kekuatan solat rukun qauli. Saya lupa sentuh. Okey, tak apa kita sentuh. Rukun qauli. Antara kesilapan yang seterusnya dalam solat berkaitan rukun qauli. Ni ada soalan saya baru baca di YouTube. Di YouTube tak dengar ke suara saya? Kan dengar? Ada yang komen tak dengar ni. Ni mungkin tadi kot. Clear di YouTube, dengar. Okey, berkaitan suara. Dalam masyarakat kita, dia ada dua sebenarnya berkaitan rukun qauli ni, salah faham masyarakat kita. Yang pertama, dia baca rukun qauli dalam hati. Kalau baca dalam hati, itu bukan qiraah. Kalau qiraah kita baca, dia baca di lisan. Itu. Yang pertama ada yang baca dalam hati. Yang kedua, dia baca kuat sangat sampai dengar orang ujung sana dengar. Itu pun tidak boleh. Jadi cara bacaan yang dengar macam mana? Disebutkan dalam Fathul Mu'in. Kita Fathul Mu'in, dan juga disebutkan dalam I'anah tu hasyiah. Bahasanya wajibu isma'uhu nafsahu kasairi rukni qawli. Ini disebut dalam Fathul Mu'in. Itu wajibu isma'uhu. Wajibkan dia itu wajib untuk isma'uhu. Dia mendengarkan bacaan itu sekadar nafsahu, untuk diri dia aja. Itu. Maksudnya kalau kita baca Fatihah, baca rukun qauli yang lain seperti mana takbiratul ihram, seperti mana juga tasyahud, salam, kita kata wajibu isma'uhu nafsahu, untuk diri dia saja, nafsahu, diri dia. Jadi kita baca kadarnya macam mana? Kadar didengar oleh diri sendiri. Bukan bagi dengar orang-orang belakang kita, tak, bukan. Ini maksudnya kita makmum, bukan imam. Jadi jangan baca terlalu kuat sehingga dapat mengganggu orang-orang yang mana berada di 4, 5, 6 sebelah sana tu, sampai kuat tu, tak boleh. Sebab setengah masyarakat kita baca terlalu kuat kan. Kalau kita solat, kalau dengar orang yang baca kuat, kita pun terganggu nak baca. Kita pun terganggu.
ada kalanya perbuatan kita juga dapat menyebabkan hilang khusyuk untuk orang lain disebabkan diri bacaan kita. Okey, jadi jawapannya soalan tanya tadi, kadar bacaan kita dalam solat macam mana? Wa yajibu isma'uhu nafsahu kasairi rukni qawli. Untuk nafsahu, untuk diri sendiri kita. Jangan bagi orang lain dengar. Maksudnya kita pun tidak dituntut dan disuruh untuk orang lain dengar sebab akan mengganggu solat dia. Itu. Yang kedua, mungkin akan ada orang tanya, bagaimana sekiranya seseorang itu dia solat di tempat yang bising. Dia solat di tempat bising. Jadi dia tak dengar kan. Sedangkan kita kata tadi dalam Fathul Mu'in disebutkan rukun qauli wajib didengarkan sekurang-kurang di telinga sendiri. Jadi bagaimana dengan orang yang mana solat di tempat bising? Contoh kita solat di tempat bising. Kat mana-mana lah bunyi ni lah, bunyi tu lah, tepi jalan ke. Adakah kita kena kuatkan suara kita sampai kita dengar di telinga? Jawapannya tidak. Sebab itu disebutkan dalam I'anah dan juga Fathul Mu'in, falau kana hunaka aridun. Kalau jika ada arid tu benda yang menghalang, maka dia baca cukup sekadar waktu dia dengar waktu normal. Maksudnya dia baca suara dia, voice dia tinggikan sekadar waktu normal dia dengar. Contohnya kita baca waktu normal. Sekarang saya cakap ni bukan waktu normal. Sebab sekarang ni saya kena kuatkan suara ni. Kalau saya cakap waktu normal macam biasalah. Maksudnya contoh, waktu normal kita Allahu Akbar ataupun kita baca Al-Fatihah waktu normal, di waktu bising baca waktu macam normal juga. Baca dalam keadaan biasa. Walaupun tak dengar tak apa. Itu sebab dia ada arid, ada halangan dalam keadaan bising. Itu dia baca dalam keadaan normal, walaupun dia tidak dengar, solat dia tetap sah dan tidak ada masalah di situ. Apa dalil yang mana menunjukkan kita tak boleh baca dalam hati saja? Dia kena sekurang-kurangnya bergerak mulut kita. Kerana sahabat-sahabat ketika solat, mereka tengok janggut Rasulullah bi'tirab lihyah. Ittirab maksudnya bergerak. Rasulullah ni, janggut Rasulullah bergerak-gerak ketika Rasulullah solat. Ini menunjukkan Rasulullah sunnahnya ketika baca dalam solat ni, bukan kita baca hati tak, tapi baca di mulut. Sebab janggut Rasulullah dia bergerak, lihyah. Janggut Rasulullah tu dia bergerak-gerak, dia taharrak. Jadi sebab itu kita pun kena baca di lisan. Bukanlah kita sekadar baca di dalam hati. Itu tidak menempati sunnah. Sekira sesiapa yang mana sekadar membaca di dalam hati ketika solat. Bahkan itu dapat menjadi kecacatan pada solat. Itu dapat memberi satu kecacatan menurut jumhur ulama, bahkan ada menyebabkan membatalkan solat kalau kita sekadar baca dalam hati. Cuma tak dinafikan lah kalau kita pergi pandangan satu dua pandangan yang mana sangat terpencil, adalah pandangan kata boleh orang tak dengar suara pun. Tapi hakikatnya kita bukanlah nak mengambil pandangan-pandangan yang tertentu, tetapi kita nak mengikut yang mana pandangan jumhur berdasarkan apa yang Rasulullah buat. Rasulullah baca dalam solat bergerak mulut ataupun janggut Rasulullah. Jadi kita pun ketika solat kita baca sekurang-kurangnya dengan di telinga sini bergeraklah mulut kita itu. Kita ikut macam mana apa Rasulullah buat bergerak janggut Rasulullah, menyebabkan Rasulullah membaca di lisan, bukan Rasulullah sekadar baca di dalam hati itu. Itu benda yang mana yang selalu menjadi masalah lah. Dan juga kalau kita baca terlalu kuat pun dia boleh jadi makruh. Kalau kita baca terlalu kuat di dalam solat, ada kalanya dia boleh dapat menjadi kepada makruh ataupun haram. Makruh atau haram lah. Dan benda ni ada dibahaskan dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah lah ada sebut. Itu kena semak balik. Dan juga dalam kitab-kitab fiqh memang ada sebut benda-benda ni. Kalau kita baca terlalu kuat, dia ada kalanya boleh jadi makruh. Sebab dia dapat mengganggu orang lain. Dan juga ada ketikanya juga mungkin dapat berubah menjadi haram dalam situasi-situasi tertentu. Jadi kita baca jangan baca terlalu kuat sangatlah itu. Macam mana nak buka ni, tengok soalan nak kalau ada. Okey, soalan tanya di sini, betul ke kalau sutrah imam dia jadi sutrah kita juga? Ya. Berkaitan sutrah saya akan bahaskan 2 minggu. Okey, mungkin ada yang tengok ni kita punya kuliah kita 2 minggu lagi ada lagi kan. Okey, ini baru sesi pertama tentang kesalahan solat. Pada sesi yang kedua nanti saya akan bahaskan lagi lah antara 2 minggu akan datang lagi. Minggu nanti boleh tengok lah, saya akan bagi tarikh. Kita akan bahas juga tentang kesalahan solat. Antara kita akan bahas bab sutrah. Bab sutrah kita akan bahas bab sutrah dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Dan di sini ada banyak soalan ni. InsyaAllah saya akan screenshot dan saya akan jawab semua soalan-soalan ni pada pertemuan yang akan datang lah. Kita kumpul pada pertemuan 2 minggu lagi insyaAllah. Sesi yang kedua berkaitan
soalan-soalan ni sebab terlalu banyak saya rasa tak sempat jawab hari ni, dah waktu pun dah nak habis dah. Saya ada kuliah juga lepas ni. Jadi insya-Allah saya rasa kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.